cubaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan, pertama dan semestinya kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia daripada Allah, tuan-tuan, malam ni dapat kita bertemu, berkumpul, mendirikan salat maghrib berjemaah, seterusnya duduk berada dalam majlis yang disebut sebagai taman syurga. Kata baginda Nabi, "Iza marartum bi riyadil jannah farta'u." Bila mana kamu melewati taman-taman syurga, maka duduk singgah. Para sahabat tanya, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Apa benda taman syurga itu? Jawab Nabi, "Hilaqul dzikr, halaqa ilmu." Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Innallaha wa malaikatahu," Allah dan para malaikatnya, "wa ahlas samawati wal ardh," dan penduduk, segala penduduk langit dan bumi, "hatta namlata fi juhriha," sehingga kan semut-semut di dalam sarang mereka, "wa hatta al-huta," sehingga kan ikan-ikan paus di dalam dasar laut, "la yusallina ala muallibin nasil khair," akan berselawat, yakni mendoakan kepada orang yang berpesan-pesan tentang ilmu, yang mendengar, yang berbicara, yang duduk dalam majlis-majlis ilmu. Maka saya kira alhamdulillah Tuhan rezekikan kita untuk berada di dalam majlis ini, tuan-tuan. No, dalam hadis yang lain kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bashir al-masya'in fi zulami bi nuri tammi yaumal qiyamah." Sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang berjalan kaki ke masjid, fi zulami, dalam kegelapan malam, bi nuri tam, dengan cahaya yang sempurna, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ada ulama menafsirkan hadis ini mengatakan cahaya itu termasuklah cahaya kubur mereka. Alhamdulillah, insya-Allah. Maka tuan-tuan, alhamdulillah kita berada dalam majlis ini. Ini adalah pertama kali saya sampai ke Bakau Tua ni, Masjid Bakau Tua. Yang mana tuan-tuan, penaga kira Bakau Tua ni kira penaga. Penaga ni kira satu daerah yang cukup menyimpan banyak sejarah lah, tuan-tuan pun tahulah. Ya, Bakau Tua, Pasir Gebu, Lahar Tabut, semua ni menyimpan sejarah yang cukup banyak. Dahulunya belah Pulau Pinang dulu kita panggil Tanjung Penaga, kerana daripada sana, daripada belah pulau itu kita nampak Penaga ni. Lepas itu dipanggil Tanjung Penaga. Lama kelamaan orang panggil Tanjung saja. Lah orang panggil Pinang saja, orang tak panggil Tanjung lah, kan? Tapi sejarah yang disimpan oleh daerah ini cukup besar. No, perbincangan sejarah tentang panglima-panglima yang berkumpul dalam perang musuh bisik untuk bertempur dengan pasukan Siam dalam siri peperangan Kedah Siam yang dibantu oleh panglima-panglima seberampai. Sekarang telah dibongkar semula. Kita melihat tentang tokoh-tokoh. Dulunya kita naik kereta, kita lalu ke seberampai utara ni, kita jumpa pematang Tok Berin, pematang Tok Kandu, pematang Tok Labu, pematang Tok Jaya dan sebagainya. Hari ini bila orang mula mengkaji, mengkoreksi semula sejarah, orang jumpa bahkan rupanya Permatang ini adalah tempat berkumpulnya pahlawan-pahlawan seberampai, dan tok-tok itulah adalah penguasa ataupun ketua-ketua panglima yang juga merangkap ulama yang memimpin pasukan-pasukan pendekar seberampai untuk menghalang kemarahan Siam daripada naik sampai ke selatan. Ini tempatnya, antara medannya. Pertempuran yang terbesar berlaku dalam pertempuran Samagagah, yang disebut dalam pertempuran itu tak ada siapa pemenang sebab angkatan Siam terlalu kuat. Bahkan masa tu British mengkhianati perjanjian dengan Sultan Kedah, menyebabkan mereka membantu Siam, dan kita tidak ada orang lain masa tu. Pasukan pendekar Melayu kita lah, Kedah dan Pulau Pinang dan sebarang-barang ini bertempur dengan pertempuran yang cukup sengit di sana, sampai dijadikan tempat nama Samagagah. Lah habis hilang habis dah. Semua tukar nama baru habis dah. Dia naik segala Seberang Jaya, segala Perda semua dah lah. Tapi
sejarahnya itu berada. Jadi malam ni tuan-tuan, tajuk yang saya dapat adalah untuk kita membincangkan tentang sejarah yang lebih besar, iaitu sejarah Islah di tanah Melayu. Saya kira tajuk ini tajuk tinggi tuan-tuan, tajuk, tapi yalah, ini fungsi masjid, kita kena bincang tajuk-tajuk macam ni lah ni. Ini pun Islah juga ni, Islah masjid, untuk kita bincang tentang pemikiran, tentang Islah, tentang perkembangan agama ini. Bila kita sebut tentang perkembangan Islah di tanah Melayu, kesan dan pengaruhnya, maka kita tak dapat tidak akan menyebut nama tokoh-tokoh besar dalam sejarah dunia Islam. Dan kita akan membincangkan tentang apa benda yang duk berlaku kat dunia Islam selama ni. Sebab kalau saya boleh patah balik sejarah, dahulunya kalau ikut rule sejarah, siapa yang kontrol darat, dia kontrol dunia. Dulu lagi ni. Itu zaman siapa? Zaman Zulkarnain. Dalam Quran sebut dia bergerak ke timur, dia bergerak ke barat dan sebagainya. Siapa yang ada pasukan yang dapat kontrol, yang dapat kawal darat, maka dia pegang dunia. Lepas pada tu, berlalu zaman itu, dia mai ke zaman siapa yang dapat kontrol laut, dia kontrol dunia. Sebab itulah zaman itu kita dapat melihat sebelum kurun ke-15, Empayar Melayu, khususnya kawasan Kedah Tua, kawasan Amanillah, kawasan Fatani selamat, Melaka selamat. Kurun ke-15 1400 lebih. Sebab apa? Sebab di pertengahan laluan dekat Sepanyol, dekat Andalus, ada armada Islam. Kerajaan Islam menjaganya. Kalau saya boleh tunjuk peta tuan-tuan, dia pun tak boleh cross mai belah timur ni, pasal di tengah-tengah dunia itu ada kerajaan Islam yang sangat besar. Ada Andalus, kemudian masih lagi berdirinya Abbasiyah, yang bermaksud kita mengawal lautan. Bermaksud orang Eropah nak pusing mai ke Asia Tenggara ni tak boleh, kerana masih ada tentera-tentera Islam yang mengawalnya. Hatta sampai ke Turki lah, Uthmaniyah, bila ada kesempatan Turki itu yang mengawal lautan, maka dia pun tak mampu mai. Berlalu zaman itu, berlalu zaman itu tahun 1493, bila mana mereka berjaya menghancurkan Andalus. Siapa? Isabella menghancurkan Andalus, maka mereka memecahkan tembok-tembok lautan yang Islam buat, tentera-tentera Islam di laut yang Islam ada. Maka 1493 mereka habiskan Andalus, 15 belah mereka sampai Melaka. Dia sampai awal lagi, dia sampai 1504. Tuan-tuan kira lah, 1493 1504 baru berapa? 7/4 baru 11 tahun sampai dah sini. Tetapi kerana masa itu ada Bendahara Seri Maharaja yang bijak, yang mampu kawal suasana, Islam menang, Melaka menang. 1508, 4 tahun kemudian dia cuba lagi, tapi tak berjaya lagi, pasal angkatan Melaka terlalu kuat, pimpinan Bendahara Seri Maharaja ni. Lalu tuan-tuan, macam mana Melaka boleh kalah 15-11? Kerana masa itu berlaku kemusnahan, perpecahan politik dalaman. Bila mana berlaku fitnah terhadap Bendahara Seri Maharaja, bila mana berlaku satu dia cerita dia panjang, cerita dia lagu ni. Bendahara Seri Maharaja ni ada projek dalam kerajaan Melaka nak perbesarkan jalan Melaka kerana pedagang yang ramai, maka menyebabkan nak makan satu lot kedai, satu orang usahawan di Melaka yang nama dia Naina Suradewana. Naina Suradewana ni dia tak sebut dalam sejarah siapa dia, tapi nama tu Naina tu kedai si kenang lah kot kan, nak kacau kedai dia. Jadi dia bayang duit sikit kepada Bendahara agar diubahkan ke tempat lain. Bila diubahkan ke tempat lain, dia telah mengganggu kedai orang lain. Cerita dia panjang lah, tapi akhirnya menyebabkan berlaku fitnah. Si Kitul masuk, Raja Mendeliar masuk, bagi tak kat Sultan Mahmud yang Bendahara Seri Maharaja ni ada niat jahat, pakatan dengan satu orang kaya nama Naina ni nak hancurkan Sultan Melaka. Maka Sultan Mahmud masa tu tengah berdendam dah dengan Bendahara Seri Maharaja, sebab dia nak minang Tun Fatimah, tak dapat. Pasal masa tu Tun Fatimah dah bertunang, anak Bendahara tu nama Tun Fatimah. Bendahara tolak sebab Tun Fatimah ni dah bertunang dah dengan Tun Ali. Raja nak marah dah, tapi takkan nak marah Bendahara sebab pinangan dia tolak je, dia pendam. Bila mai cerita ni, ini satu lesen besar untuk Sultan Mahmud, maka dia menghukum Bendahara Seri Maharaja masa tu. Hukuman dia apa? Bunuh lah. Tapi Bendahara pesan sebelum dia mati, dia kata jangan bangkit berontak lawan raja. Dia tak mau, sebab masalah dia rakyat tanggung sama. Maka tentu bila Bendahara mati,
Lagu mana bendahara larang pun rakyat marah. Mai 15 sebelah, rakyat seolah-olah macam boikot kerajaan Melaka, tak mau bangkit berjuang. Maka kerajaan Melaka terpaksa import tentera-tentera laut, pasukan-pasukan laut yang tak kerajaan ni mai untuk bantu Melaka. Dengan mudah Portugis masuk mematahkan Melaka 15 sebelah. Kemudian dia berkembang lagi lah. Itu sejarahnya. Tapi saya nak abang kata apa? Siapa kontrol laut masa tu dia kontrol dunia. British mai dan sebagainya. Dalam buku sejarah anak-anak kita bincang tentang kapal wap dan sebagainya. Lepas tu dia mai zaman Perang Dunia Kedua. Siapa kontrol udara, dia kontrol dunia. Siapa masa tu tuan-tuan? Keluarlah kerajaan baru Jepun. Dengan tentera udara mereka, kamikaze tu, yang berani mati tu. Maka mereka ada kekuatan udara yang sangat kuat. Mereka berjaya mengebom Pearl Harbor. Masa tu British, Amerika mungkin masih duk harap dekat tentera laut, tapi Jepun dah step ke depan. Maka dia dah fokus dekat tentera udara. Maka mereka dapat kontrol masa tu. Okay. Sekarang ni kita berada dalam fasa atas daripada udara lagi, iaitu apa? Luang. Apa dia? Satelit. Luang lagi, satelit, internet, maya. Siapa yang kontrol yang tu, dia kontrol dunia. Meskipun meskipun ada sebuah negara haram, Israel, kecil ya, tiny community, dia tak ada apa pun, tapi sebab dia yang kontrol sistem internet, dia yang kontrol sistem maya apa semua ni, dilihat dia itu kontrol dunia. Ya, kita mungkin beli ada jet yang mewah-mewah, yang mahal-mahal, tapi kalau sistem komputer tu dia pegang, tak berjalan jet tu. Ya, kita mungkin beli ada komputer yang mewah-mewah, aplikasi yang mahal-mahal, tapi kalau dia sekat benda tu, habis semua. Pernah berlaku 5-6 kali kan, WhatsApp problem, Facebook problem. Berapa ramai usahawan Muslim yang menjaga online jam malam tu. Pasal dia pun tutup switch WhatsApp tu ya. Tu saya nak beritahu kita apa? Dengan dia pun kontrol maya tu, dia pun kontrol dunia. Zaman tu kita duduk ada ni. Soalan dia sebelum kita nak mula kuliah ni, baru nak mula, kita di mana tuan-tuan? Dalam perlumbaan ini kita duduk ada di mana? Orang Islam lah ni, kita duduk ada di mana? Di dalam pertempuran ini, di dalam perseteruan towards akhir zaman ini, kita duduk di mana? Di sanalah ada islah. Nabi sebut dalam hadis riwayat Abu Daud, dalam kitab Malahim, dalam bab peristiwa yang berlaku setiap 100 tahun. Inna Allah yub'asu li hadhihi al-ummah ala ra'si kulli mi'atin sanah man yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengangkat ataupun akan mengutuskan, yub'asu li hadhil ummah, akan mengutuskan kepada umat ini setiap ala ra'si kulli mi'atin sanah, setiap kepala 100 tahun, may yujaddidu, seseorang ataupun sekelompok yang akan menghidupkan ataupun tajdid ni dia reset, dia bukan perbaru, dia reset. Reset ni bahasa Melayu dia betul apa? Reset ni tak dapat bahasa Melayu dia ni. Reset ni dia macam start balik macam tu. Dia bukan buat baru, tapi dia refresh balik. Refresh balik agama ni setiap 100 tahun. Imam Zahabi, Imam Ibn Katsir, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mensyarahkan hadis ni, kata apa? Man dalam hadis tadi tu bermaksud, dia adalah isim mausul itlaq, iaitu bukan bermaksud seorang. Boleh jadi seorang, boleh jadi ramai. Di dalam sejarah Islam, para mujadid ini ramai. Setiap 100 tahun bila ulama susun memang ada. Zaman 40 Hijrah sampai 99 Hijrah berlaku kekalutan. Perang sesama para sahabat, pembunuhan cucu Nabi. Bagaimana masa tu ada Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi yang bunuh sahabat Nabi. Penghantaman Masjidil Haram, peruntuhan Kaabah, terbakar habis Madinah semua ni. Kekalutan berlaku masa tu, huru-hara tuan-tuan. Habis tu sampai tahun 99 Hijrah, Tuhan bangkitkan satu orang lelaki yang mendamaikan huru-hara ini. Siapa dia? Umar Abdul Aziz. Yang mana dia wafat 101 Hijrah. Awal kurun pertama 100. Lepas tu kurun kedua ni berlaku kekalutan juga. Pertelingkahan antara mazhab fiqh dengan mazhab hadis. Masa tu tak berapa nak ngam. Madrasah orang yang mengaji hadis dengan madrasah orang yang mengaji fiqh masa tu ahli ra'yi tak berapa nak ngam. Senang abang tak ngam tu lah. Allah Ta'ala hadirkan masa ni satu orang lelaki yang mendamaikan kedua-dua ni. Siapa dia? Al-Imam Syafi'i yang wafat 204 Hijrah. Nampak tuan-tuan? Ratu yang kedua tu. Kemudian
kurun ketiga, kurun keempat dan sebagainya memang berlaku. Kurun ke-6 505 Hijrah, masa tu berlaku kekalutan. Ada kelompok Islam yang fanatik dengan bukan sufi, dengan tarekat pun tak betul juga, dengan apa nama, satu sikap yang aku apa-apa pun Allah dulu lah, aku cinta Allah bagus tapi sampai tak semayang ni. Lalu tu ada kan lah ni pun ramai kan yang tak apa, tak semayang tak apa, jadi Allah dalam hati, Allah dalam kupiah, Allah dalam ni semua kan. Mayang tu syariat ya, ni dalam hakikat. Masa tu ada golongan ni. Satu golongan. Golongan kedua yang aku tak mau kerja, aku tak mau apa, aku nak semayang ya, siang malam semayang. Ada juga golongan kedua. Golongan ketiga, golongan yang kata apa, kalau agama ni bertentangan dengan sains, aku tolak. Agama ni kena sains boleh perjelas. Kalau agama kata syurga tu lebih luas pada langit dan bumi, kalau sains hukum tak logik, tolak. Syurga tu hidup selama-lamanya, tak ada penyudah, sains tak boleh hukum, tolak. Masuk dalam kubur, nanti bila masuk dalam kubur, dalam hadis sebut mayat akan dibangkit bagi duduk. Lagu mana nak duduk dalam tanah ni, tolak. Ada golongan tu. Maka perjanggahan tiga golongan ni tuan-tuan, huru-hara masa tu. Dia terbit pula segala Mu'tazilah, segala falsafah dan sebagainya, menyebabkan masa tu Allah Ta'ala lahirkan seorang lagi, Al-Imamul Ghazali, wafat 505 Hijrah. Senantiasa dalam umat ini akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala seseorang yang akan melakukan islah, seseorang yang akan melakukan tajdid, yang akan reset balik agama ni agar mai ikut pangkai jalan balik. Begitulah yang berlaku di dalam era moden pun, termasuk di tanah Melayu ni. Baik. Maka ceritanya bila kita sampai kepada tanah Melayu ni, apa cerita dia? Boleh kata tuan lagu tu saya cerita ni, boleh nak? Dia berat sikit ni, tapi saya rasa benda ni penting. Kalau kita tak mula, gimana lagi kita nak mula kan? Tuan-tuan, kalau kita meneliti sejarah pada hujung tahun 19, ujung tahun 18 lebih, ujung kurun ke-19, Pakatan Yahudi melakukan beberapa perancangan untuk membina sebuah negara haram Yahudi, Israel itulah. Mereka dah mula pakatan ini sejak tahun 1897 lagi. Okey, mereka buat satu mesyuarat 1896 lagi. Ada tulis satu buku, satu orang lelaki Yahudi tulis satu buku, cita-cita nak membina negara Israel yang ada lah ni tu. Dulu tak ada lagi. Dia tulis satu buku, The Jewish State, tajuk buku tu. Dengan satu buku tu tuan-tuan, dengan satu buku tu, katalah buku lagu ni The Jewish State, saya baca dah. Dengan satu buku tu 1897, tahun lepas tu, tahun selepas pada tu, terus seluruh tokoh-tokoh Yahudi, seluruh ulama-ulama Yahudi berkumpul, berbincang macam mana kita nak realisasikan buku ni, macam mana kita nak jadikan impian dalam buku ni jadi kenyataan. Tu perangai orang Yahudi, jahat-jahat lah tapi hak baik tu. Orang Islam hari ni berapa banyak buku dah kita ada, berapa banyak kitab dah kita ada. Al-Imam Ghazali, kitab beliau sahaja kalau himpun satu perpustakaan pun tak cukup. Imam Zahabi karang Tarikhul Islam, satu depa saya lebih. Itu baru Tarikhul Islam, tak kira Syiar Alamun Nubala lagi. Ibnu Katsir pada Nihayah, satu depa saya lebih. Berapa banyak kitab dalam khazanah Islam duk karang, tapi kita tak pernah duduk berbincang untuk nak realisasikan satu-satu idea yang ada yang para ulama kita tulis. Tapi Yahudi dengan satu buku ya, tahun depan tu mereka berkumpul, semua orang Yahudi bincang macam mana nak realisasikan buku tersebut, The Jewish State tajuk dia, nak jadikan negara haram Israel. Tuan-tuan, 1897 mereka berhimpun. Kemudian mereka plan macam-macam cara, hantar pasukan pergi sini, pasukan pergi sini, maka mereka masuklah ke negara-negara Arab. Masa tu tuan-tuan, negara Arab ni duduk bawah Uthmaniyah. Maka mereka orang muda kata cucuk, pi cucuk orang Arab. Pi kata kat orang Arab ni apa benda ni, Nabi bangsa Arab, Quran bahasa Arab, sembahyang dalam bahasa Arab, Kaabah dekat negeri Arab. Tiba-tiba orang Arab nak bagi bai'ah kat orang Turki, tiba-tiba orang Arab nak kena hormat kat orang Turki. Apa punya maruah ni? Kita lagu tu. Maka orang Arab ni pantang cuit, dia mula naik syekh, mula naik semangat. Ni kerja siapa? Ni kerja pokok ni. Benda yang sama dia main ke tanah Melayu tuan-tuan. Tapi saya nak pergi ke Arab tu, saya nak bagi cerita kita ni bagi ada satu susunan. Lagu tu.
Maka dibangkitkan semangat orang Arab. Dia pergi di Mesir, dia pergi di Iraq, dia pergi di Hijaz. Maka di Hijaz, di negara Hijaz ni berlakulah sampai tahap bangkit revolusi Arab 1916. Orang Arab bangkit tahun 1916 keluar bangkit nak lawan Turki. Tujuan tak ada lain tuan-tuan. Tujuan tak ada lain. Tujuan dia adalah kerana apa? Kerana orang Yahudi duk plan kita nak bagi perang dunia ni. Perang dunia tu bila? Pertama 1914 kan. 1914 sampai 1919. Bila perang dunia pertama ni Turki terlalu kuat, dia terlalu besar. Nak bagi Turki lemah, kita kena bagi dia kalut dulu, uruskan negara di bawah dia ni. Maka dalam masa yang sama perang dunia pertama, dalam masa yang samalah depa pakat attack. Orang Islam pun ikut telunjuk depa ni pakat lawan Turki. Maka masa ni tuan-tuan Utsmaniyah kena berhadapan dengan Yahudi, dengan British, dengan Amerika di luar, dan kena berhadapan dengan orang Islam sendiri di dalam. Masa tu jadi lagu tu. Susah hati tuan-tuan Utsmaniyah masa ni. Nah, sebab apa? Yahudi dah pergi jumpa dah Sultan Abdul Hamid masa tu. Tapi Sultan Abdul Hamid minta nak beli tanah. Yahudi jumpa Sultan Abdul Hamid minta nak beli tanah. Tanah mana? Tanah Palestin tu. Nak bayar dengan harga yang sangat mahal. Ini penting orang benar dengar tanah. Tapi Sultan Abdul Hamid kata tak mau jual. Meskipun harga dia mahal lagu mana pun aku tak mau jual. Bahkan Yahudi kata kami beli tanah harga 3 kali ganda. Kami akan bagi lagi bonus dekat tuanku sebab tolong jual kat kami tanah ni. Dan kami akan mendirikan Universiti Islam Palestin. Orang Yahudi nak tolong buat. Bukan Universiti Yahudi dah, Universiti Islam. Itu cerdik dia ni. Tapi Sultan Abdul Hamid kedua kata tak mau. Pasal Sultan Abdul Hamid lagi cerdik. Dia marah ke itu yang dia main buat revolusi perang semua tu. Ringkas cerita 1908 sebelum pada Turki Sultan Abdul Hamid telah diusir, berlaku perang dunia. 1924 karamlah Utsmaniyah, habislah khalifah Islam. Sampai hari ni tak ada dah. Sampai hari ni tak ada dah khilafah tuan-tuan. Sistem kekhilafahan yang telah diasaskan pada tahun 11 Hijrah habis. Sampai kalau tak bangun dah. Bukan tak pernah buat, pernah buat. Negara-negara Arab pernah berkumpul untuk nak pilih siapa khalifah baru, tapi tak pernah dapat jawapan. Tak pernah dapat persetujuan. Sebab apa? Pasal bergaduh aku. Saudi nak jadi, Kuwait nak jadi, Iraq nak jadi, Mesir nak jadi, tegak tak jadi. Lah masing-masing pakat jadi raja negara sendiri. Lagu mana ada ni tu? Tanah-tanah yang telah diagihkan oleh British di dalam perjanjian Sykes-Picot Agreement 1916. Tak hafal lah nama perjanjian tu, tapi nak beritahu dia bahagi. Hang tu sokong kami, hang ambil Saudi. Hang sokong kami, hang ambil Jordan. Hang sokong kami, hang ambil Iraq. Macam tu. Ambil, duduk diam sudahlah. Jadi apa lepas ni? Hangguk sudah. Itu yang law ni jadi tak ada apa. Palestin tu kena kepung dengan Israel daripada tahun 48, 47 sampai hari ni. Jadi apa? Tak ada apa. Tuan-tuan tahu yang minggu lepas keluar berita baru, negara-negara Arab telah iktiraf Israel. Saudi, Tunisia khususnya telah iktiraf Israel. Bahkan Tunisia dengan secara rasmi menyebut dalam buku teks pembelajaran mereka sekolah-sekolah yang ada bab menghina orang Israel dibuang dalam buku teks silibus. Saudi telah menganjurkan dalam sistem pengajaran mereka menceritakan tentang leluhur bangsa Yahudi dan sisi baik mereka. Ni cerita apa ni? Sebab tu kita nak kena bincang islah ni. Siapa yang nak umat islah Allah baru ni pula ni? Tuan-tuan, maka zaman yang saya kata tadi tu 1920-an tu dia berlaku kekalutan. Sebab selama ni negara Islam bernaung bawah khilafah. Tiba-tiba khilafah tak ada dan tak bangkit dah mana-mana khilafah. Maka masa tu tuan-tuan, orang Islam tenggelam punca Asad. Orang Islam tenggelam punca Asad. Sebelum tu kita ada tokoh-tokoh ulama ramai, tapi zaman tu orang Islam masa tu dia jadi tenggelam punca Asad. Tiba-tiba kita hilang tempat berpaut. Selesai di Arab, di Patala main belah kita pula. Yang nak main perang dunia kedua tahun 40-an semua ni. Zaman itu telah ada idea islah antara tokoh-tokoh awal. Bermula tahun 1906 lagi. Bila mana dia duk tengok negara Arab duk kain merepek, maka tokoh-tokoh kita, antaranya Syekh Tahir Jalaluddin, antaranya Syekh Al-Hadi, antaranya Haji Abbas Taha, ni antara yang awal di Singapura dia buat pergerakan Islam ni, membangkitkan semangat orang Melayu
untuk berjuang berlawan dengan British. Maaf sebut tuan-tuan, masa tu Islah ini dia lebih dominan dekat negeri-negeri yang tak ada sultan. Sebab masa tu orang-orang yang balik Islah ni, mereka ni pendidikan luar negara. Mereka tengok apa yang berlaku di Arab, jadi mereka tak mau benda yang sama berulang di tanah Melayu. Mereka balik main tanah Melayu, mereka lawan. Benda yang sama berlaku dekat Indonesia, tapi Indonesia lagi dahsyat. Sebab berlaku perang Padri, disebut nama perang Padri. Tapi bukan perang dengan padri, perang dengan ulama-ulama tradisional zaman tu. Orang ulama yang dapat pengajian dekat padir, itu yang main padri tu. Okey, berlaku perang. Tapi kita tak sampai perang lah. Tapi yes, bermasa muka jugalah. Okey. Jadi tuan-tuan, peringkat awal. Lepas tu dia reda asal. Gerakan ni duk susun masuk ke kampung-kampung, pi desak orang agama, pi desak sultan-sultan, bangkitkan semangat orang Melayu. Sebab apa tuan-tuan? Benda ni dia berlangsung sampai dekat-dekat nak merdeka tu 1940-an. Masa tu isu yang paling besar, ada beberapa isu yang menyebabkan bangkit sekali lagi gerakan Islah ini. Kali ini dipelopori oleh Dr. Burhanuddin Hilmi, Ahmad Bustamam, Zakbar, 3-4 tokoh lagi lah yang Pak Sako dan sebagainya. Apa isu dia masa ni? Isu dia masa tu mereka melihat ada 3-4 perkara. Yang pertamanya isu pendidikan. Isu pendidikan. Sebab apa? Masa tu orang Melayu, anak-anak bangsawan, mereka dapat peluang mengaji kalau orang putih. Dan kemudian sambung tempat tinggi-tinggi, tapi kehidupan mereka cara orang putih. Jadi orang pandai mengaji di London, balik mai kehidupan mereka lagu orang putih. Tuan-tuan yang hidup lama, yang lebih tua pada saya, tuan-tuan lagi boleh mengesahkanlah. Saya beranak tahun 90 tuan-tuan. Saya baru 30 tahun ni. Bila kita membaca sejarahnya begitulah. Orang-orang Melayu dulu ni, orang bangsawan ni, kehidupan mereka lagu orang barat. Saya merujuk bincang dengan 3-4 orang pensyarah, dia bercerita sejarah zaman dulu ni. Orang bangsawan lama setakat tak arak di rumah tu biasa. Semayang, tapi dia lagu tu. Setakat bau curut, bau tu benda biasa. Tuan-tuan ingat tak mereka share di Facebook iklan zaman dulu, iklan minum arak. Minumlah arak baik untuk kesihatan. Zaman tu biasa benda tu. Ya? Meski dia semayang. Baik. Jadi orang cerdik pandai Melayu ni pandai, tapi dia tak labi kot tu. Dia jadi satu budaya yang kalau dia pandai, dia kaya, dia mesti jauh pada agama. Orang yang dekat dengan agama mesti miskin. Budaya zaman tu. Orang yang rajin agama, warak mesti duduk di cerak-cerak kampung, orang susah, belah lembu, buat bendang, tapi bagus. Tapi orang Melayu yang cerdik pandai, yang kaya-kaya ni mesti jadi kod nakai. Bukan nakai, baik, tapi dia jadi budaya barat. Satu isu yang dirisaukan. Isu yang kedua yang dirisaukan adalah isu apa? Isu ekonomi orang Melayu. Sebab masa tu British telah meletakkan orang Melayu duduk di kampung-kampung, orang India duduk di estate-estate, dan orang Cina duduk di bandar-bandar, pekan-pekan. Maka bila dasar nak merdeka ni makin fokus kepada bandar, orang Melayu kian terpinggir. Itu juga antara yang mencetuskan, boleh sebut tak? 13 Mei tu. Antara sebabnya. Kemudian isu yang seterusnya adalah isu emansipasi wanita, perempuan. Orang perempuan tak boleh mengaji, orang perempuan tak boleh kerja, orang perempuan tak boleh buat apa, duduk rumah masak sudahlah, mengaji dekat darjah 6. Ataupun mengaji setakat boleh kira tambah tolak sudah. Tidak. Pasal apa? Kok mana pun duduk di cerak dapur tak lebih mana pun. Maka masa tu golongan dibangkit. Okey. Tapi tak ada ruang nak ceramah di masjid-masjid masa tu. Maka dia menulis novel. Masa tu keluarlah novel-novel macam Melor Kuala Lumpur, Melati Kota Baru, Apa Dosaku Menjadi Wanita. Banyak tokoh-tokoh yang menulis. Bakhtiar antaranya yang menulis tentang apa perempuan. Hamka juga menulis di Indonesia. Nak bangkit semangat perempuan. Itu saya kata tadi tu Islah. Nak beritahu agar Islam Melayu ni tak dilihat ketinggalan, agar agama ini memimpin. Kita tak mau hari ni orang-orang Islam ni jadi follower. Kita ikut saja apa yang orang bukan Islam buat, ataupun apa yang orang yang kurang keislaman dia buat. Kita tak mau. Kita nak orang Islam jadi leader. Sebab tu kita ada kempen. Walaupun kita hantar anak-anak tahfiz, mengaji tahfiz, biar dalam tahfiz tu mengaji komputer. Esok anak-anak kita boleh rekod laman web, tapi dalam kepala dah hafal Quran. Kita nak ayo tu. Biar esok anak-anak kita duk main Facebook ni siapa buat? Orang Islam buat. Yang tu yang kita nak. Itu yang kita perlukan. Islah zaman moden ni, tapi tak ada lagi. Baik, saya nak patah balik zaman tu . Dan
Dan masa tu dia berlaku juga tuan-tuan, krisis, minta maaf sebutlah, dia berlaku juga. Itu polemik kaum muda dengan kaum tua. Ada yang mengatakan kaum muda ni Wahabi ya. Tapi sebenarnya dia ada garis pemisah antara Wahabi dengan kaum muda ni, sebab gerakan kaum muda Islam ni ada juga daripada golongan pondok. Ada Haji Wan Musa di Kelantan, anak Tuan Tabal. Ada anak murid Syekh Ahmad Fatani di Fatani, gerakan Islam tapi dia aliran pondok. Jadi nak kata kaum muda ni 100% Wahabi pun tak boleh juga. Ada Tuan Guru Haji Yusof Rawa, Pulau Pinang, ayah kepada apa nama ni, Amanah Mujahid kan. Tuan Guru Haji Yusof Rawa, dia lah yang mengasaskan Dewan Perniagaan Melayu Pulau Pinang. Ulama besar yang dibertua PAS masa tu pun berlaku krisis juga lampas masa tu. Tapi tak apa, saya nak cerita semua tau, cerita bila noh, bagi kita nampak gambaran dia. Baik, maka tuan-tuan, zaman tu dia berlaku krisis juga. Tapi kata zaman krisis ni sebab apa? Beberapa orang dalam kaum muda ini dia over excited. Pemikiran dia awal nak upah orang Melayu tu bagus dah. Ajak tutup guru di kampung-kampung ni agar kita mainlah, buka lah mengaji sekolah agama ni, bagi ada meja ke, mengaji lah orang putih sikit, bukan nak jadi kafir, cuma nak bagi anak-anak kita boleh bersaing. Zaman tu gerakan Islah ni main ya, kita duk mengaji, kita jawi ni bagus dah, tambah sikit matematik. Masa tu dia jadi tegang. Masa tu dia jadi tegang tuan-tuan. Sebab masa tu dah ada dalam kalangan orang kita ni yang tak setuju benda tu. Duk mengaji berapa ilmu orang kafir. Lagu tu. Tapi sebenarnya penyakit ni dah ada dekat orang Kristian dulu. Zaman Baghdad, zaman Cordoba dulu ni, orang Islam yang kuasai matematik, kuasai sains, kuasai segala pembedahan, segala semua ni, vaksin-vaksin semua tu orang Islam buat. Orang putih pula, orang Kristian pula tak mau mengaji matematik. Pasal bagi orang putih kalau mengaji matematik kena masuk Islam. Lepas tu dia mundur tuan-tuan. Orang putih masa tu mundur. Orang putih ni baru-baru ni ya kemah. Dulu ni semua ambil pada orang Islam. Ini bukan kita nak overclaim, ini sejarahnya. Segala alat-alat yang buat bedah tu orang Islam buat. Siapa boleh lupa nama-nama semisal Abu Bakar Ar-Razi yang mengasaskan sistem pembedahan, yang membincangkan tentang pembuluh darah dalam badan ni. Masa tu bila berlaku krisis tuan-tuan, satu orang raja dekat Spanyol sakit, datang dekat satu orang tabib Islam, dia bagi satu ubat macam iodin tau, ubat. Tapi yang sakit tu raja Kristian. Kemudian rakyat dia bawa raja ni pergi jumpa dengan tabib Kristian. Tuan-tuan dia buat apa? Dia kerat lah kaki raja tu. Padahal luka biasa ya. Pasal bagi orang Kristian masa tu kaki raja ni kena sampuk jin. Orang Islam tak bincang itu dah. Orang Islam dah bincang tentang iodin, tentang ubat-ubat nak salut, lagu tu. Masa tu teknologi pendidikan, perubatan, sains semua ni orang Islam pegang. Masa tu tuan-tuan, dalam zaman orang putih ada satu orang tokoh nama Galileo Galilei kan. Galileo Galilei ni dia pernah kata perbezaan pendapat dengan gereja. Dia kata matahari naik kod lain, bukan matahari naik, bukan bumi naik kod lain. Maksudnya berbeza dengan gereja lah. Dia kata yang keliling tu bumi keliling matahari, bukan matahari keliling bumi. Dia berbeza dengan gereja. Dia dihukum tahanan rumah sampai mati dia, hanya sebab berbeza faktor sains. Sebab pahaman yang sama je Islam, orang anggap dia pengkhianat agama Kristian, mati dia. Tapi Islam tak pernah hukum orang macam tu. Tapi kita risau benda tu, penyakit tu duk main kat kita lah ni. Kita hantar anak-anak pergi sekolah Cina, nak bagi faham cakap Cina, esok boleh menjaga dengan orang Cina, esok pandai boleh menjaga laku. Orang tak mau, rantak apa sekolah Cina. Jadi lagu tu lah. Lepas tu nak kena ada pemahaman Islah ni, pembaharuan. Kita tidak meninggalkan agama, tetapi kita menjadikan agama kita ini kuasa dunia. Para sahabat Nabi yang masuk Islam dalam sirah menyebutkan, Nabi tengok kalau ada para sahabat yang nampak cerdik, Nabi suruh pergi mengaji bahasa Yahudi, pergi mengaji bahasa Parsi, pasal nak kuasai bahasa-bahasa dunia ni. Tuan-tuan, setiap tahun berapa juta orang pelancong Cina masuk Melayu, masuk tanah Malaysia, masuk Malaysia. Kalau kita pendakwah boleh cakap Cina, sedap. Lepas tu kita nak kempen Islah sekarang ni, tuan-tuan. Maka tahun yang sebelum merdeka tu kita kelihatan mundur ya. Orang Melayu mengaji di sekolah-sekolah di kampung-kampung, kat Raja Enam, itu kemudian balik kerja di kampung. Orang Melayu yang anak-anak bangsawan ni mengaji di luar, balik main dengan curug, dengan arak, dengan apa. Maka ketika tu muncullah Hizbu Muslimin Gunung Semangui yang bangkit Ustaz Abu Bakar Bakir masa tu kan, yang tiup semangat Islah, tak
Tak boleh dah. Nah, mengaji kalau orang putih sama. Bukan lagi orang putih, mengaji ilmu orang putih sama. Bahasa Inggeris sama. Mengaji ilmu dunia sama matematik. Agama tinggal-tinggal. Tapi masa tu dia ditentang. Masa tu terbit dan satu pemahaman bahaya dari gunung. Orang lawan dia masa tu. Ya. Dan masa tu British jadi politik dah yang ni nah. British juga merasakan benda tu bahaya sebab gerakan Islam masa ni dia telah masuk dengan gerakan politik nasionalisme, menuntut kemerdekaan. Masa ni duk main dah. Ha? Di samping dia ajak orang Melayu bangkit semangat untuk belajar lebih, untuk pimpin agama ni tinggi, untuk bajukan ekonomi, untuk bantu perempuan naik. Dalam masa yang sama secara tak langsung dia juga mengangkat agar merdeka. Maka British tak setuju. Maka tahun 1948 Hizbul Muslimin ataupun Hamim ini diharamkan oleh British. Diharamkan oleh British 1948. Tahun 51 dia buat balik. Apa dia? Pah buat balik. Dua selepas keluar daripada UMNO lah, Tuan Haji Mat Fuad. Okey, baik. Dalam era itu golongan Islam ni ada. So ada. Depa ni mai ke kempen. Kata kita orang Islam ni kena buka minda. Tu cerita ni. Ni cerita orang Islam ni. Dia terbit akhbar majalah Al-Imam, Urwatul Usqa dan 3-4 majalah yang lain lah. Apa Sinar Harapan, saya tak ingat. Ada banyak pelita, banyak majalah depa. Cerita agar orang Islam ni buka minda, mengaji bagi lebih, buka bidang agama ni luas. Mengaji di masjid bukan kata agama saja. Ada hari yang lain yang free, buka tuition matematik dalam masjid ni. Pergi budak mai. Lagu tu misalnya nak bagi tahu. Ya. Buka kelas renang. Masjid banyak duit sikit, bawa budak-budak kita nak kampung ni pergi banyak berenang ni sebenarnya dia bertam tu. Sunnah tuan-tuan. Tapi hari ni kita nampak berenang lagu orang putih punya. Misalnya kena berenang pakai sependa. Tak payah pakai sependa, pakai tutup pun tak apa. Sukan tu orang Islam punya. Berenang. Tapi jadi orang putih punya dah lah ni. Kan? Naik kuda dan sebagainya. Jadi itu yang Islah cuba buat gerakan ni. Ya? Cuba buat. Minta bagi terbuka minda. Tapi dekat tanah Melayu ni dia harmoni juga sebenarnya. Dia kalau di belah-belah Mesir gaduh teruk lah. Antara tokoh dia macam Jamaluddin Al-Afghani yang diusir daripada India pergi ke Mesir, ke Turki diusir, pergi ke Mesir diusir. Anak murid dia Syekh Muhammad Abduh, Syekh Kutub, kemudian Syekh Ridha di Tunis. Itu tokoh-tokoh Islah lah tu. Okey. Tapi nak bagi tahu bergaduh teruk lah. Okey, sebab masa tu depa mengancam pemerintah. Di Mesir masa tu ada Khedive Ismail Pasha, gubernur yang jaga Mesir. Bapa dia ni satu orang yang suka buat hutang. Akhirnya rakyat jadi menderita, cukai naik dan sebagainya. Datang Al-Afghani ni bagi islah dekat rakyat, maka rakyat bangkit, dia diusir keluar. Tahun 1881 berlaku pemberontakan. Dia lawan dengan Khedive jatuh. Sebab tu orang tak suka kat orang Islah ni. Sebab saya kacau orang. Kacau orang yang selesa. Pemerintah yang selesa ni dikacau. Betul lah. Ya. Tapi sebenarnya dalam agama ni dia memang kena ada satu riset. Bukan kata agama pun. Saya rasa kalau kita pakai barang apa pun, kita pakai telefon, lama-lama kena restart juga. Sebab lama-lama dah jadi hang. Begitu juga agama pun. Bukan bermain agama baru, tapi nak kembalikan manhaj agama itu agar segar, agar jangan orang anggap agama itu klasik. Ya? Baik. Tuan-tuan, maka zaman yang saya kata sebelum mereka tu, gerakan ini bangkit lawan, angkat isu-isu tentang orang Melayu. Hantar orang Melayu yang pandai-pandai ni jangan mengaji orang putih saja, mengaji juga agama. Antara tokohnya adalah saya sebut tadi itulah Tuan Guru Haji Yusof Rawah. Dia mengaji panik free. Tapi lama-lama bapak dia kata, "Anda mengaji ilmu putih cukup dah. Aku hantar pergi Mesir pula, pergi di Mekah pula, mengaji agama pula. Tok guru di sana pula." Dia balik mai, dia ada ilmu orang putih, dia ada ilmu pondok, ilmu turas. Sebab tu dia boleh jadi tuan guru yang hebat. Dia boleh bercakap, berdialog dengan orang Cina. Dia nampak masa depan orang Islam Melayu di Pulau Pinang. Ditubuhkan Dewan Perniagaan Melayu Pulau Pinang. Tuan-tuan, kita orang Pulau Pinang kan? Di sini Pulau Pinang kan? Pulau Pinang kan? Kita orang Pulau Pinang kan? Pulau Pinang antara negeri yang paling tinggi tanah wakaf. Saya tak kata paling tinggi, antara yang paling tinggi. Ini saya tengok sendiri dalam laporan audit
Saya buka masa saya nak kena bentang pasal wakaf tu. Penang antara negeri yang paling tinggi tanah wakaf. Yang ni saya nak bagi kerja sekolah tu. Nak bagi tuan-tuan balik cari. Siapa diakah lelaki di sebalik benda ni? Tahun 18 lebih, Pulau Pinang antara negeri yang sangat tinggi wakaf tanah. Di Seberang Jaya hari ni bangkit Taman Wakaf Siti Aisyah. Di Komta tu tanah wakaf, tuan-tuan tahu kan? Di Bagan, apa nama ni, apa ada gedung tu ni, di Bagan tu, Allahumma salli ala Muhammad, apa ada? Adakah ada di Bagan gedung tu ni pasal tanah wakaf tu? Kau saya seorang tengok berita ni, ada kan di Bagan tu ada kan? Allah, belakang sekolah belakang mata Wanjah tu. Dia tak main dah. 2 bigat kan? Bukan 2 bigat tu. Tapi 2 bigat tanah wakaf juga. Ini di Bagan. Satu lagi di belakang mata Wanjah. Gaduh teruk baru ni tu. Tak apalah, tapi itu tanah wakaf. Kita boleh pergi sekarang tu dah. Kemudian ada 2 bigat tadi, Komta. 3-4 tempat yang lain di Masjid Lebuh Aceh dan sebagainya. Banyak tuan-tuan. Hari tu masa isu di Bagan tu, saya nak kena present pasal wakaf. Jadi saya cari laporan-laporan lah. Rupanya terlalu banyak tanah wakaf. Saya baca sendiri surat wasiat Siti Aisyah tu. Yang diserahkan kepada, masa tu bukan Jabatan Agama lagi. Masa tu nama lama. Masa tu Jabatan Wakaf Islam dan Hindu. Dia bergabung sekali. Orang putih buat. Hindu ada wakaf tak? Jadi surat wakaf Siti Aisyah tu saya baca. Bukanlah asli kot, tu lama ni. Dia pesan, dia kata aku mati esok ni, tanah aku ni bagi 2. Untung dia, bagi anak cucu aku dapat setengah, masyarakat dapat setengah. Tapi keuntungan dia kata kena wajib beli lampu minyak tanah. Bukan lampu minyak tanah, beli minyak tanah bagi dekat masjid apa punya? Matan Jangguih. Pergi bagi di masjid Matan Jangguih. Setiap kali bulan puasa kena beli tong minyak tanah banyak-banyak, buh di masjid tu. Pasal masjid tu nak iktikaf malam-malam bulan puasa. Kemudian bukan masjid batu, masjid depan masjid batu tu, masjid papan. Kemudian ada 2-3-4 masjid lagi. Bulan puasa kena bagi semua masjid, tapi sepanjang tahun kena bagi kat masjid Matan Jangguih. Saya baca 50% bagi kat anak cucu, 50% bagi kat masyarakat termasuk dengan masjid. Sampai hari ni tuan-tuan, Majlis Islam bayar bil elektrik masjid Matan Jangguih sampai hari ni. Pada wasiat dah tutup 18 lebih tu. Sampai hari ni. Cuma lah ni Majlis Agama Islam pun tak nak lebih bagi minyak tanah, dia tak terberut tu. Dia bagi bil elektrik lah. Tapi nak bagi tahu apa? Kesan wakaf tu. Tapi yang saya nak bawa perhatian tuan-tuan, ini pun islah juga ni. Tapi saya tak dapat siapa dia tokoh tu. Nak kata Tuan Guru Suarawa pun Suarawa kemudian. Ni 18 lebih ni. Mungkin tokoh-tokoh, saya baca dia berkata tokoh-tokoh India Muslim. Semisal Ayah Habib Noh. Tuan-tuan carilah. Kita bakat cari jumpa, kita bakat share. Siapa dia lelaki di sebalik wakaf di Pulau Pinang ni? Sebab sumbangan dia besar tuan-tuan. Sebab Allah Ta'ala takdirkan tanah wakaf yang nenek moyang kita wakaf tahun 18 lebih dulu ni. Dulu bukan ada lagu lah kan, mana ada kalau Sunway Carnival semua tu. Dulu semua lagu hutan, lagu ni lah. Tapi Tuhan takdirkan hari ni 2020, tanah yang dibuat wakaf dulu tu, lah ada di mana? Lah semua tanah-tanah elit, tanah-tanah komersial di Seberang Jaya, di Penang belah-belah, Penang Road no, di Bagan, Batuus, semua tempat-tempat yang dijadikan wakaf, Tuhan takdirkan tempat tu membangun. Tuan-tuan bayangkan kalau nenek moyang kita tak wakaf tanah tu dulu, orang Melayu tak boleh duduk Seberang Jaya lah ni. Bukan semua orang boleh duduk. Kalau tuan-tuan lalu di Siti Aisyah tu sekarang, mungkin sekarang bukan jeruk bali, mungkin sekarang karaoke. Betul tak? Pasal orang Melayu tak boleh beli kedai. Tapi disebabkan tanah wakaf, orang Cina, orang bukan Islam tak boleh beli, orang Islam saja, maka kita dapat buka klinik, dapat buka kedai makan, ada jeruk bali, ada umrah punya agensi. Kalau tidak tuan-tuan Seberang Jaya, tepi roundabout pula, Allahu Akbar, harga tanah dia. Tapi sebab dia wakaf, sekaligus dia wakaf, dia berhenti daripada orang kafir ambil, orang Islam punya. Kok mana pun orang Melayu Islam duduk Seberang Jaya. Bagan tu yang nak gaduh tu Pidek. Tapi Komta ni dia jadi tukang dengan Al-Masyur kan, dia tapak lain. Tapi tu kena bincang dari sudut fiqh tu, sebenarnya dia tak boleh lagu tu. Pasal dia kena ganti dengan nilai, bukan nilai sama besar, dia nilai hartanah tu. Tapi kata utus lagi orang marah. Tapi hakikat dia macam tu lah.
takci, tidak betul lah. Hang ganti sama besar, tapi hang ganti tu dia cerok Sungai Batu belah mana tu, patut dia kena nilai yang sama. Tapi tak apalah, orang agama lagi pandai Tapi nak bagi tahu, dengan pengorbanan idea islah saya kata tadi tu, pembaharuan yang nenek moyang kita fikir, daripada dok biar anak cucu bergaduh, wakah kat umat, ke depan kok jadi apa-apa. Tuan-tuan, hari ini orang Melayu boleh duduk di bandar-bandar antara sebab yang ada tanah wakaf. Sebab tu Majlis Agama Islam plan nak bangunkan bagi banyak tingkat agar ramai lagi orang Islam dapat duduk di situ. So bila berlaku pilihan raya, parlimen ataupun DUN itu orang Islam ramai. Itu sebenarnya tujuan dia hari tu ni, yang nak buat kondo tu bagi orang Islam duduk semua, nak buat apartmen tu. Tapi dia tak jadi macam tu, tak tahulah macam mana. Apa? Abdul Qadir. Dia bagian Abdul Qadir. Tapi tak apalah, bimbing dia apalah. Tadi tu orang marah bila saya kata dia orang tu tak tahu apa. Ini kata pencabaran membawa islah ni tuan-tuan. Islah ni contoh dia, kita bawa benda, kita mencapak norm. Orang putih kata norm, orang Melayu kata kebiasaan. Kita mencapak benda tu, lepas tu orang tak suka. Kita main kata orang perempuan boleh pergi kerja dah, boleh gaji tinggi dah, orang tak suka. Orang kata apa hang ni lama dah orang perempuan gaji dekat darjah 3 ya, main kerja di rumah nak suruh keluar pergi kerja, dah tayang orang perempuan kat orang marah. Sebab tu gerakan islah ni dia tak dapat tempat dalam masyarakat, meskipun dia ada sumbangan dia ada sumbangan tuan-tuan. Kemudian gerakan islah ni dia berkembang lagi. Boleh ke sikit gini bunyi dah insya sikit gini. Sebab dia ada 3 fasa 1906, kemudian pra merdeka 1945, lepas tu gerakan islah tu 1970-an. Ini saya dah faham macam tu lah. Okey. Dia ada peranan dia. Sebab orang Islam dia sentiasa cari rentak, dia tak ada hero tuan. Orang Islam tak ada hero, betul tak? Kita tak ada hero. Kita cepat angkat siapa saja yang naik, dia hero kita. Dulu zaman perang Arab Israel, kita angkat Jamal Abdul Nasir. Mana-mana people orang angkat dia. Lepas tu dia pergi bunuh ulama. Habis dia. Lepas tu kita tengok siapa-siapa naik. Dahulu si Iran, Khomeini, kita bakal angkat Khomeini masa tu. Tahu-tahu Syiah pula dah. Rendah balik. Lepas tu berlaku sebelum benda tu ni berlaku Atatürk tahun 24 tu. Ramai ulama angkat dia tuan-tuan. Itu faktanya. Negara Islam dunia sokong dia. Naik-naik tu dia lagi teruk sekular. Kan? Kita tak ada hero. Sebab tu siapa saja naik kita angkat. Tun Mahathir pernah dia angkat gila-gila punya. Lepas tu ada orang lawan dia kan. Tapi ada juga ada jasa dia juga. Okey. Kita tak ada hero. Jadi mai siapa-siapa pun kita angkat. Zaman saya dulu Osama bin Laden. Oi, pakai baju tu tak beli samalah RM10. Dulu Osama bin Laden. Tak ada hero. Kemudian Hasan Nasrullah. Orang angkat. Betul orang tahu Allah Syiah. Macam itulah orang Islam. Selagi hero sebenar tak keluar. Siapa hero sebenar? Imam Mahdi Kita sentiasa cari hero kita, siapa dia. Ada tokoh-tokoh yang hebat tapi yalah dalam bidang agama, tapi dia tak main dalam bidang politik dan agama sekali. Itu yang islah cuba buat. Itu yang PAS cuba buat dulu. Tapi dalam PAS berlaku pertelingkahan masa tu. Sebab dalam PAS ada idea islah. Tak silap saya masa tu nama Ibrahim Aqribi, dengan minta maaf sebut pertelingkahan dengan Allahyarham Tuan Guru Syekh Abdul Fahim. Masa tu dia buat satu muzakarah dekat DMW. Tapi masa tu geng islah tak main. Geng islah buat muzakarah dekat sekolah Chungling. Ini sejarah dia. Lepas tu dia terbit satu buku Penebas Bid'ah di Kepala Batas. Sampai sekarang buku tu ada. Pertelingkahan masa tu dalam PAS. Sebahagiannya keluar usul UMNO. Zaman Ustaz Asri Muda. Datang antara yang penyelamat masa tu Ustaz Yusuf Rawa lah. Dan kemudian Ustaz Fatino yang lebih terbuka, Tuan Guru Allahyarham Tuan Guru Abdul Aziz yang lebih membuka gagasan yang lebih luas masa tu. Tapi prinsip awalnya gerakan islah ni dia ada di mana-mana. Dia bukan duduk dalam Wahabi ya. Dia duduk dalam gerakan pondok pun ada, gerakan orang kampung pun ada, gerakan akademik pun ada, seperti mana Dr. Muhammadin Hilmi, gerakan orang Melayu pun ada, Pendeta Zakba, gerakan novelis pun ada, Pak Saku. Dia duduk ada di mana-mana ni sebenarnya islah ni. Sebab tu lah ni pun mau duduk ada. Gerakan islah. Masjid Pulau Pinang kena ada seorang bangkit. Tuan-tuan ada faktanya di Malaysia ni antara masjid yang paling subur dua negeri, Penang dan agak satu lagi Selangor. Dua negeri ni antara masjid yang sangat subur. Saya ada peribadi, saya ada orang islahnya kita ni tahun 2010, zaman fenomena Ustaz Azhar Idrus. Masa tu anak-anak muda pakat gila masjid.
Tracing anak-anak muda pakai seluar haji, pakai baju G-Shock apa ni, tapi kepiah pakai pergi dengan ceramah. Dan alhamdulillah fenomena tu dia sambung sampai hari ni, dah 10 tahun dah. Sekarang ni anak-anak muda dekat dengan masjid, tuan. Dulu kita nampak pelik masuk masjid pakai seluar haji, pakai t-shirt, kita tengok atas bawah. Lah dah. Lah ramai pakai masuk. Anak muda masjid sembahyang etikah semua, tapi keluar naik motor make-up, motor besar. Kita hargai semua. Bagi saya itu antara islah juga. Merakyatkan masjid ni. Baik, itu zaman lalu ni lah. Tapi setelah tadi tu 70-an. Maka gerakan ni berjaya. Bila naik ni tuan-tuan, tuntutan mereka tadi tu tentang pendidikan, tentang orang perempuan, tentang undang-undang. Gerakan Islah kata kalau biar kat British saja habis undang Islam, maka pakai masuk sikit baru main mahkamah syariah. Walaupun masa tu dia pun setakat mahkamah rendah syariah saja, tak boleh lawan kes atas pada beberapa ribu. Tapi kurang-kurang dia selit juga. Dalam kaedah fiqh kita kata ma la yadriku kullu la yatriku kullu. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Buat. Masuk. Lepas tu tuan-tuan, zaman tu dia berlaku sedikit kelompangan. Betulkan saya kalau saya salah. Zaman dulu orang Melayu alim-alim. Betul tak? Tok guru Melayu dulu hebat-hebat. Orang perempuan dulu pun alim-alim. Sekarang saya punya tesis kajian hadis dalam kitab Turas Jawi di USM saya tengah buat lah ni. Ada seorang tokoh Melayu perempuan Fatoni yang bertaraf muhaddis. Muhaddis ni tuan-tuan tinggi. Lah tak ada apa. Lah jemaah muhaddis ada lah ramai-ramai. Tapi seorang muhaddis, semisal Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, semisal Imam Nawawi. Saya rasa tak tahulah sekarang siapa. Baru ni meninggal seorang, Syainuddin Aitir, seorang yang sangat pakar. Tapi di Fatoni kita ada ulama perempuan level muhaddis. Bila saya buat tesis baru saya jumpa. Hebat. Zaman dulu hebat tuan-tuan. Orang nak sharekan ke mak tok guru Melayu dulu. Lepas tu tuan-tuan ingat tak? Dia main zaman 50-an 60-an ni. Zaman tu agama korang. Zaman orang kata apa? Menari cucuk tumit apa? Menari pacok tumit. Zaman menari twist. Saya tak hidup di zaman tu. Tapi tuan-tuan ingat tak? Zaman tu semayang tapi tudung tak pakai. Semayang tapi tudung tak pakai. Pakai tudung pergi sekolah Arab, pergi ambil gamak di kedai Cina, buka tudung. Zaman tu, tudung ingat tak? Saya tak banyak zaman ambil gamak kedai Cina ni. Tok guru perempuan tak mengaji di rumah, bos selendang atas kepala lah. Depa tak jahat, tapi agama tu korang. Pergi mengaji kolam tengah, tudung tak pakai, nak Melayu, pakai skirt. Zaman tu kan. Maka masa tu dia jadi lompang Ustaz. Zaman tu jadi lompang Ustaz. Semayang tapi berat tak ada agama tu korang. Dia main zaman 70-an lepas revolusi Iran tu, dia main kebangkitan baru. Lepas tu dah masa tu dia keluar ABIM, dia keluar JIM, dia keluar PKPIM, antara yang duk ambil tulisan tokoh-tokoh Islah ni untuk main cerita kat kita. Maaf sebut kalau tuan-tuan tak setuju pun, tapi ni sejarah. Antara tokoh yang terlibat juga macam Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Dr. Siddiq Fadil, antara yang awal yang buat benda ni agar ada. Zaman tu juga sebenarnya sebelum tu sikit lagi Allahyarham Profesor Ungku Aziz, yang dia perhati orang Melayu. Pasal apa orang Melayu ni pergi Mekah balik main miskin? Pasal dia jual tanah. Jadi buat tabung haji. Tapi itu sebelum tu lagi lah. Tapi nak beritahu benda tu dah berlaku. Itu Islah. Dia berlaku semua tu. Alhamdulillah sekarang ni Islam dapat kemas. Tetapi di sekolah semua kena. Wajib ke dah pakai tudung? Wajib ke orang Melayu? Digalakkan macam tu, digalakkan. Tapi majoriti pakai lah no. Tak pakai pelik lah di belah kita ni, kan? Tapi belah Kuala Lumpur saya tak pasti. Tapi pakai dah. Dulu kalau pakai pelik. Tak pakai tu tak pelik kan? Hadis Nabi kata bada al-islamu ghariba wa sayaudu kama bada'a ghariba fatuba lil ghuraba. Islam tu bermula terasing. Lepas tu dia tak terasing dah. Maksudnya Islam mula terasing, maksudnya kita seorang je pakai tudung, semua orang tak pakai. Nampak asing dia. Lepas tu dia tak terasing, semua orang pakai tudung. Lepas tu Nabi kata akhir zaman ni wa sayaudu kama bada'a ghariba. Akhir zaman nanti dia akan terasing balik. Semua tak pakai, kita seorang pakai tudung. Semua mula pakai sulam pendek, kita seorang pakai sulam fit. Orang pakai mesyuarat, syarat agung semua ni pakai tinggal mayang asak. Kita seorang lah lari pergi surau mayang. Kita terasing seorang-seorang. Kita akan mai zaman tu balik. Kata Nabi, fatuba lil ghuraba. Orang yang merasa terasing tu bergembira, Nabi kata.
Jangan rasa sedih. Walaupun member-member semua pakat tinggal asal kita lari sorang-sorang pergi surau kerja kilang. Tak apa, terasing. Tak apa. Bergembira Nabi kata. Orang macam ni. Akhir zaman. No? Baik, tuan-tuan. Saya rasa saya akan tutup dah kot. Maka yang saya nak cerita ni sebenarnya saya kata tadi ni. Tajuk ni besar tuan-tuan. Dia berat juga. Saya rasa masjid tak pernah cerita kita tajuk ni. Saya pergi di tempat lain pun. Masjid Bakau Tua cerita masjid ni kira pecah rekod ni. Tapi bagus sebenarnya. Pasti dia tiup semangat kita ni untuk mai satu islah dalam diri kita. Kita nak bagi Islam kita ni memimpin. Kita tak mau dah Islam ni ikut dah. Pasal kita duk kempen. Nenek moyang kita dulu buat tanah wakaf. Kita menumpang kan. Kalau mereka tak buat tanah wakaf, hari ni kita tak dapat duduk di bandar-bandar. Itu nenek moyang kita dah buat kerja mereka dah. Kita hari ni kita buat apa kat anak cucu kita nanti? Kita nak tinggal apa kat anak cucu kita nanti? Lalu tanah wakaf makin banyak. Sebab tu saya kata bila kita kata orang marah pasal islah ni, orang tak setuju. Pasal dia bertentangan dengan normalisasi manusia. Tapi bila kita banyak tanah wakaf, tahfiz kita buat. Apa kata kita tak payah buat tahfiz dah? Kita buat benda lain. Kita buat kelang bihun ke? Kita buat bela kolam ikan keli ke? Orang boleh main kerja. Orang boleh main makan. Tak ada dah isu ikan keli makan babi ke, bihun Cina buat ke, kita buat. Kita tak ada tempat nak buat kelang tak? Di tanah wakaf banyak. Bila kita dah sekolah, cuba kita ubah benda lain. Sekolah buat juga, tapi lebih tanah tu kita buat benda lain. Buat kelang, buat rumah kelamin untuk orang anak muda baru menikah tak ada duit. Duduk sat di rumah transit tu, bagi sewa sebulan 100 pun tak apa. Orang Islam boleh duduk. Selamat pada penzinaan. Banyak islah, banyak ruang. Poin saya nak tutup adalah banyak ruang untuk islah abad ke-21 ni, tapi kita tak guna yang tu, tuan-tuan. Saya tahu orang akan marah, tapi seorang buat tahfiz, lagi 100 orang buat tahfiz. Okey tak? 99 tapak lagi tu. Okey. Melainkan tempat tu perlu buatlah. Tapi kalau tempat tu dekat-dekat, sebagi saya yang dah buat jangan runtuh. Maybe lah. Ada. Maksudnya kalau ada plan nak buat ni, kita cuba buat kelang ke, kita cuba buat rumah ke, kita buat sesuatu yang berlainan. Dulu ni tuan-tuan, asal wakaf ya kubur. Dulu. Lo ada main asal wakaf ya, tapi kita tukar pula. Kelang ke, kolam ke, buat bihun, buat mi ke, buat apa ke. No? InsyaAllah boleh. Islam ni dia kaya tuan-tuan. Kaya. Oh, Islam ni ramai. Oh, Islam ni punya ramai. Kalau semua kita beratok dekat sempadan Gaza tu, tak payah bawa senapang. Tapi tunggu tang tu kan. Suruh orang Israel tembak kita. Habis peluru Israel, kita tak habis ni. Yang ramai kita. Tapi kita tak jadi kaya. Kita ada orang Islam yang susah di Afrika. Sedangkan kita ada Mekah. Pusat ekonomi Islam dunia tu. Tiap-tiap tahun berapa juta orang pergi. Orang yang buka meniaga di Mekah tu kaya yang amat noh. Meniaga segala tasbih RM1 segala apa. Tapi tuan-tuan buka made in China. Kalau otoriti Mekah, Saudi yang boleh buat semua barang-barang cekedi-cekedi Mekah ni, kita buka kontrak bagi orang Islam Afrika buat. Bagi orang Islam Bakau Tua buat. Buka satu kelang di hujung Bakau Tua ni, buat tasbih kecil-kecil, buat ekspor di Mekah. Confirm orang beli. Kaya ada orang Bakau Tua. Kaya. Tu masuk saya tadi islah. Pemikiran baru kena ada dah. Orang Islam tak patut susah sebenarnya. Tapi yang dapat untung dengan rahmatnya Mekah itu China, bukan orang Islam. Tu yang malang. Hotel yang paling dekat dengan Masjidil Haram, Hilton, bukan orang Islam. Itu yang saya kata kita perlu ubah ni. Saudi buka benda tu untuk bantu negara-negara Islam susah. Upah ni orang Rohingya yang tak ada negara ni bagi hampa buat jahit sejadah, jahit sejadah ke, hampa buat kerusi untuk orang tua-tua duk sandang ingat mengaji Quran di Masjidil Haram juga. Semua orang kita buat agih satu dunia. Pasal Mekah bukan Saudi punya, Mekah dunia punya, dunia Islam punya. Allahu Akbar. Tak ada orang Islam susah tuan-tuan. Buka peluang pekerjaan kau-kau punya. Tapi sebab islah abad ke-21 sekarang tak ada dah. Mujaddid baru tak tahu siapa dia orang ni. Maka saya bimbang kita makin lama makin hanyut, ditinggalkan. Akhirnya Israel akan mendominasi dunia. Percaya cakap saya, wallahi masa tu dah jaga keluar. Selesai kerja dah. Tentera ada buat kerja habis dah, dia akan keluar. Bukan kita nak buat kerja tak bagi dia keluar. Buang-buang dia keluar esok kita kuat. Nak hadap dia. Jangan dalam keadaan dia keluar kita tengah lemah. Wallahu ta'ala alam. Tuan-tuan, saya minta maaf banyak-banyak saya faham tajuk berat sikit. Tapi terima kasih tuan-tuan sediakan ruang untuk saya bercakap buat berkorang. Paling tak review tajuk ni. Terima kasih banyak-banyak. Ada jodoh, ada rezeki, kita jumpa lagi. Ini pertama kali saya main. Saya harap ini bukan kali terakhir lah.
InsyaAllah lah ke depan kalau saya rezeki sampai kita pergi tajuk saya lah nanti dan sebagainya. Tapi poin saya adalah perlu kita tuan-tuan yang ada anak-anak di rumah, nak cuti di rumah, tiup semangat tu ke anak-anak, pemikiran begitu buka, kritikal orang kata. Mudah-mudahan Islam masa depan kita memimpin, biar orang putih, orang kafir ni jadi pengguna kepada barang-barang kita pula, ikut peraturan kita pula, kita tak boleh ikut peraturan dia. Biar Islam memimpin dunia seperti mana era Rasulullah, era Umayyah, era Abbasiyah, era Uthmaniyah. Bashir hadhil ummah bisana'i wa raf'ati wa nasari wa tamkin fil ardi, kata Nabi. Sampaikan berita gembira kepada umat ini dengan kekuasaan, kekuatan dan kerajaan di seluruh bumi. Allah Ta'ala alam. Mudah-mudahan kita dapat amal dan sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah warzuqna fahman nabiyyin wa ifdal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin wa hdina fi dayatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل الى في سبقونا شركا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى